Selamat sejahtera, nama saya Gulsin Hong dengan nombor matrik 277-609. Okey, saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Untuk bahagian pengenalan, saya akan memberi sedikit definisi berkenaan dengan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dirujuk sebagai kaedah, cara dan peralatan yang membuatkan proses ataupun aktiviti komunikasi menjadi lebih cepat, kurang kesilapan dan efisien. Okey, untuk definisi perhubungan awam pula, perhubungan awam boleh dirujuk kepada usaha-usaha yang dirancang dan diteruskan oleh sesuatu organisasi bagi mewujudkan dan memelihara hubungan dan persefahaman antara organisasi dan publiknya. Oleh itu, teknologi komunikasi ini sangatlah berkait rapat dengan model SMCR ataupun SMCR ni source, message, channel dan juga receiver. Okey, kita dapat lihat yang dengan adanya teknologi yang canggih seperti media sosial sekarang ni banyak mempengaruhi kaedah komunikasi dalam masyarakat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Zakaria, nombor matrik 276-902. Apa itu fungsi perhubungan awam? Perhubungan awam menjalinkan hubungan dengan media atau menjadi perantaraan syarikat atau individu kepada media. Pihak pengurusan awam juga menguruskan media termasuk membangunkan dan mengedarkan kedua-dua siaran berita bertulis dan video. Mereka juga menyampaikan cerita kepada wartawan dan menjawab segala pertanyaan daripada wartawan. Setiap maklumat yang disampaikan itu juga perlulah jelas dan mudah difahami oleh orang awam. Mereka juga akan berurusan dengan pihak media massa dengan menjemput dan memantau setiap wakil media daripada semua saluran seperti TV3, TV9, RTM, Astro Awani, bernama NTV7 dan banyak lagi saluran ternama untuk hadir ke persidangan untuk mengadakan liputan secara rasmi. Seterusnya, fungsi perhubungan awam adalah membina dan membangunkan sesuatu kandungan. Petugas perhubungan awam menyediakan dokumen bertulis dan elektronik sebagai contoh, blog, newsletter, ucapan dan laporan tahunan sesuatu organisasi. Petugas perhubungan awam akan membina blog syarikat atau organisasi bagi mempromosi produk atau syarikat kepada pelabur. Peranan perhubungan awam adalah dengan mengemaskini maklumat di dalam laman web dari masa ke masa. Teks ucapan berbentuk bertulis dan elektronik juga disediakan oleh petugas perhubungan awam. Sebagai contoh, teks yang diucapkan oleh Perdana Menteri. Kandungan juga boleh ditulis untuk ahli syarikat yang lain seperti surat kepada pekerja daripada CEO. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fitri Berseteman nombor matrik 279-903 dan saya akan meneruskan tentang fungsi perhubungan awam. Perhubungan awam turut berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dikatakan demikian kerana perhubungan awam dapat berfungsi sebagai penghubung utama di dalam waktu krisis. Sebagai contoh, perhubungan awam telah digunakan di dalam media massa dan media baru di Malaysia untuk memberikan maklumat berkaitan krisis COVID-19 di Malaysia. Hal ini dapat membantu mempercepatkan urusan pembuatan keputusan masalah serta memudahkan proses pemakluman. Selanjutnya, penggunaan media sosial yang kian berkembang turut memudahkannya untuk disalahguna. Oleh itu, perhubungan awam berfungsi dalam mengurus media sosial. Sebagai contoh, perhubungan awam dapat mengesahkan sesuatu berita dan memaklumkan kesahihan berita itu kepada pihak awam. Ia juga dapat berfungsi dalam menghubungkan pihak kerajaan dengan orang awam melalui media sosial kerana media sosial merupakan aplikasi atau tempat di mana kebanyakan rakyat Malaysia menggunakannya. Saya Nur Izzati binti Zulkarnain bernombor matrik 2788815 akan meneruskan pembentangan dengan cabaran perhubungan awam. Cabaran yang pertama ialah perubahan teknologi yang terlalu pantas dan serba canggih. Umumnya kita tahu teknologi berkembang seiring dengan waktu bagi memenuhi keperluan individu, masyarakat dan juga negara. Sebagai contoh teknologi baru yang wujud pada masa kini ialah Artificial Intelligence, Internet of Things dan juga blockchain.
Sehubungan dengan itu, pengamal perhubungan awam perlu meningkatkan kemahiran, ilmu dan pengetahuan mengenai teknologi masa kini supaya dapat memberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang berkaitan dengan perhubungan awam. Cabaran kedua yang harus dihadapi oleh petugas-petugas perhubungan awam ialah lambakan maklumat palsu. Kecanggihan teknologi pada masa kini telah memberi ruang kepada umum untuk menyuarakan sebarang pandangan, kritikan, bahkan penyebaran berita palsu. Sehubungan dengan itu, pengamal perhubungan awam perlu memainkan peranan yang penting untuk menangani masalah penyebaran maklumat palsu dengan penggunaan media teknologi yang bersesuaian. Oleh yang demikian, pengamal perhubungan awam perlu berusaha untuk memahami teknologi baru dan mempunyai pengetahuan untuk menterjemahkan idea kepada masyarakat umum dengan menggunakan saluran yang sesuai, supaya berita-berita palsu dan juga perkara-perkara negatif dapat dikurangkan serta dapat dihapuskan. Itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini binti Taha, Pememetrik 278-674. Saya akan terangkan cabaran yang seterusnya dalam perhubungan awam dalam dunia cyber iaitu cabaran mengurusi kesukaran dalam mencari pakai tepat. Seperti yang kita lihat, industri perhubungan awam berdepan dengan kesukaran dalam mencari pakai yang tepat apabila mereka menetapkan satu matlamat yang perlu dicapai. Jadi dalam industri tersebut, pemimpin memerlukan seseorang pekerja yang mempunyai bakat iaitu mempunyai kemahiran esoterik seperti kreativiti, rasa ingin tahu, intelek dan pemikiran yang kritis. Selain itu, set kemahiran pengurus perhubungan awam juga dikongsi dalam industri yang berbeza seperti komunikasi dan etika serta pengurusan dan pemasaran. Ia sangat berguna untuk kita memastikan kemahiran yang digunakan berkesan dalam membuat penilaian terhadap seseorang apabila mereka mempunyai ciri tersebut. Namun, kepakaran seseorang juga yang bertindak dengan lincah dalam melakukan kerja turut memberi cabaran yang diperlukan dalam memenuhi kriteria dalam pencarian bakat seseorang. Cabaran yang terakhir ialah kurang penghayatan oleh pemimpin. Perhubungan awam perlu mempunyai pemimpin dalam organisasi yang boleh menguruskan tentang hal-hal yang melibatkan organisasinya, dan pemimpin perlu menggunakan kuasanya untuk memastikan terdapat komunikasi atau perhubungan di antara satu sama lain. Namun, memiliki pemimpin yang cekap dan teliti dalam menjalankan tanggungjawabnya sangat sukar dan tiada ganjaran yang diberikan sebagai tanda menghargai sumbangan yang dilakukan oleh pekerja. Sebagai contoh, pemimpin organisasi jarang memberikan sebarang pengiktirafan terhadap jabatannya seperti membuat majlis penganugerahan, dan pemimpin juga senang membuat keputusan dalam memberi tugas kepada sesiapa sahaja tanpa mereka mahir dalam skop tugas tersebut. Okey, untuk bahagian kesimpulan, kumpulan saya dapat menyimpulkanlah yang teknologi komunikasi dan perhubungan awam adalah saling berkait rapat di mana mereka sangat bergantungan antara satu sama lain. Dan penggunaan teknologi ini juga mempunyai banyak kebaikan dan banyak keburukan. Ianya bergantunglah jika kita manfaatkan kebaikan sebaik mungkin, kita akan sebagai pengguna akan mempunyai banyak keuntungan. Manakala kalau kita tidak menitik beratkan kelemahan yang ada, maka kita sebagai pengguna akan mengalami ancaman seperti berpotensi untuk dikena scam ataupun jenayah cyber. Dan akhir sekali, perkembangan pesat teknologi ini kita perlulah memahati dan mengawalnya supaya perkembangan yang berlaku secara pesat ini tidak akan memudaratkan kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.